Okay, so saya tunggu lagi kawan-kawan yang on the way masuk. Okay, semua sihat kan? Sehat. Okay, semua sihat. Okay, jadi untuk melancarkan kita untuk malam ni, semua off dulu video. Video masing-masing tu off. Saya nak video masing-masing off dan juga mute-kan awak punya mikrofon. Masa ada soal jawab sahaja baru awak on kan. Alhamdulillah, ibu Nak sehat. tanya soalan, nak tanya soalan baru on kan. Baik, cikgu. Okay. Nanti tengok paparan yang saya akan tunjukkan. Baik, ibu. Okey. Okey, nanti apa-apa persoalan awak boleh type dekat chat. Ada ruang chat tu, boleh chat lah. Sini dah ada kawan-kawan awak yang boleh chat. Nanti soalan boleh tanya kat sini ataupun boleh menggunakan mikrofon lah untuk tanya soalan. Okey. Kita mulakan pembelajaran kita malam ni dengan tajuk impuls dan daya impuls. Okey, yang baru masuk tu mungkin boleh off-kan mikrofon. Minta off-kan mikrofon yang lain. Tak apa, bagi kelas yang senyap ya, macam tu. Okey. Nampak paparan? Yang belum off lagi tu nampak tak paparan saya? Yang saya paparkan. Okey. Nampak paparannya? Ada lagi yang baru masuk ni, saya kena admit dulu. Okey, paparan saya tadi nampak tak? Jawab kat chat. Nampak tak apa yang saya paparkan tadi? Okey, nampak tak apa. Okey, saya mulakan. Okay, so kelas malam ni adalah bertajuk tajuk impuls dan daya impuls. Impulse and impulsive force. Apa yang kena dapat malam ni dua perkara sahaja. Yang pertama, terangkan apa itu impuls dan daya impuls. Dan kedua, kita cuba selesaikan masalah yang melibatkan impuls dan daya impuls. Dua sahaja yang kita nak cuba dapat untuk malam ni. Okey. Saya rasa semua awak ni pernah lompat jauh lah. Okay. Jadi masa lompat jauh tu, masa nak landing awak akan cuba bengkokkan kaki. Lari, pijak papan dan sebelum mendarat awak akan bengkokkan kaki. Okay, kenapa kenapa bengkokkan kaki dan apa kesan dia? Okay, nanti ni kita akan nak bincangkan. Okay, tindakan ini, tindakan kita bengkokkan kaki ni adalah untuk mengurangkan daya impuls ke atas badan. Kita nak kurangkan daya impuls. Kita nak kurangkan daya impuls. Okey, yang pertama tadi kita nampak tajuk kita adalah impuls. Apa maksud impuls? Impuls maksudnya adalah perubahan momentum. Ingat lagi momentum. Okey, momentum ialah hasil darab jisim dan halaju. Momentum P sama dengan M darab V. Okey. So perubahan maksudnya apa? Halaju momentum akhir tolak dengan momentum awal. Ni momentum akhir, MV momentum akhir, MU adalah momentum awal. Hasil tolak dua momentum tersebut akan menghasilkan impuls. Impuls adalah merujuk kepada perubahan momentum ataupun FT. Okay, F merujuk kepada F adalah daya, T adalah masa.
Okey, rumus lain kita dapat lihat adalah FT. FT adalah sama dengan MV tolak MU. Okey. MV tolak MU adalah merujuk kepada perubahan momentum. Okey, sama juga dengan impulse. Selain daripada itu, impulse adalah sama dengan F darab dengan T. Okey, catat kat mana-mana. Sekejap lagi nak guna ni. Okey. Tadi adalah impulse. Sekarang daya impulse. Okey, dalam bab yang sebelum ni, minggu lepas awak sebenarnya belajar berkaitan dengan daya impulse. Dengan daya Okey, F sama dengan MV tolak MU per T ni daya. Okey, daya impulse adalah kadar. Kadar perubahan momentum. Ini definisi dia lah, kadar perubahan momentum. Okey, dalam pelanggaran dan hentaman dalam masa yang singkat. Okay, rumusnya adalah sama dengan F sama dengan V MV tolak MU per dengan T. Okay, sebelum ni awak dah jumpa dah ni. Awak jumpa F adalah sama dengan MA. Okay, A tu apa? A tu adalah M V tolak U bahagi dengan T. Ini sama. Sama. Merujuk kepada daya. So daya impuls apa? Daya impuls kadar perubahan momentum. Kenapa kadar? Sebab perubahan momentum ni atas ni dibahagikan dengan masa. Ada perubahan dengan masa. Okey. Jika perubahan momentum M tolak V adalah malar, maka F adalah berkadar songsang dengan T. Okey, MV tolak MU ni nilainya tetap. Maka F adalah berkadar songsang dengan T. Maksudnya, jika nilai T kecil, maka magnitud daya adalah besar. Dan juga sebaliknya. Okey, dengar je dulu. Nanti tanya. Okey, ni video lah. Video ni boleh tonton kemudian. Okey. Okey. Ini ada aktiviti yang kena buat, kena cari sepatutnya. Okey, berdasarkan video tadi, awak kena cari apakah kesan tindakan ikut lajak. Ini follow through lah. Follow through ni maksudnya kita ikut lajak, ambil ada masa kita. Contohnya Farid dia main kriket, dia tangkap bola. Lepas tu dia serap, bola tu dia gerakkan tangannya ke belakang. Itu follow through. Ataupun siapa yang main hoki, masa pukul tu kayunya macam mana pergi? Kayunya lebih ke depan. Bukan pukul kayu tu stop. Bukan. Itu maksudnya follow through. Kita ikut lajak. Kita ikut je pergerakan objek. Follow through. Okey, situasi yang kedua, cari apakah situasi dan aplikasi
impuls dan daya impuls dalam kehidupan harian. Ini kena cari, tak apa, nanti kita akan jumpa dalam slide-slide yang berikutnya. Okay. Impuls dan impulsive force ni sebenarnya dia menceritakan tentang daya tindakan. Daya tindakan dan juga daya tindak balas. So tadi dia tunjukkan ada action force dan juga reaction force. Ini dia mematuhi hukum Newton yang ketiga. Mematuhi hukum Newton yang ketiga, di mana setiap daya tindakan terhadap satu daya tindak balas sama magnitud tetapi bertentangan arah. Dan bola bergerak ke depan tapi kita pukul. So arahnya bertentangan. Dia punya arah bertentangan tapi magnitud daya yang akan dapat nanti adalah sama. Okey, contohnya kat sini. Ni main bola ni. Sepak bola ada dua daya yang dikenakan, daya ke depan masa menyepak dan juga daya tindak balas kaki ke belakang. Daya tindak balas dia. Bola sampai kan, betul kita sepak. Okey, ikut lajak kaki tu pergi ikut je bola tu. Tak ada awak sepak kaki kat bola ni, bola pergi tak. Kalau sepak macam ni, bola ni akan pergi dekat. Tapi kalau kaki tu sepak jauh, bola ni akan pergi jauh. Tu maksudnya follow through awak lama. Follow through tu lama. Bola kat sini sepak. Ni follow through kejap. Masa dia singkat. Bola kat sini sepak jauh. Follow through jauh, jadi masanya bertambah. Jadi impuls adalah besar. Sepakan yang kuat diikuti dengan tindakan ikut lajak akan menghasilkan impuls yang besar. Okey, impuls dia besar sebab impuls tadi apa sama dengan apa? Impuls adalah sama dengan F darab dengan T. Okey, kita bagi satu daya dan masa daya tu diberi adalah tinggi. Jadi dia akan menyebabkan impuls tu besar. Okey, ni cerita tentang impuls. Okey, yang kedua. Yang ni kita nak kurangkan daya impuls. Daya impuls. Ada lain pula. Sebab daya impuls F adalah sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T. Okey. So F dengan T ni berkadar songsang. F berkadar songsang dengan T. Jadi kalau kita nak kurangkan daya, masa pelanggaran kena tinggi. So kena bezakan. Yang sebelum ni kita bincang tentang impuls. Sekarang ni kita nak bincang tentang daya impuls. Untuk mengurangkan daya impuls, masa pelanggaran kena tinggi. Sebab masa dan daya impuls berkadar songsang. Pelanggaran menyebabkan kereta dihentikan dan mengalami suatu perubahan momentum. Bahagian hadapan kereta yang mudah remuk memanjangkan. Mudah remuk dia akan panjangkan masa. So bila panjang masa pelanggaran, dia akan menyebabkan daya impuls dapat dikurangkan. Okey, dua perkara tadi impuls, kalau nak impuls tinggi, kita perlukan masa yang panjang. Okey. Kalau daya impuls pula, masa panjang tu dia akan menyebabkan daya yang akan dikenakan pada objek adalah rendah. Okey, ni cuti mesti nampak lesung dengan alu. Dua-dua ni keras. Okey, dua-duanya keras. So apabila dua-dua keras, masa tindakan antara alu dengan juga lesung ni adalah singkat. Alu bergerak dengan hal laju yang tinggi. Okey, dia berhentikan dengan sela masa yang singkat. Okey, maksudnya T dia. Okey, apabila T rendah, daya impuls akan jadi tinggi. Benda yang keras, dia akan meninggikan daya. Ini contoh-contoh lain ada dalam buku
tengok dalam modul awak, ada tilam. Okey. Lompat tinggi jatuh atas tilam, kenapa? Nanti kita akan buat sama-sama nanti dalam modul. Okey, tilam tebal digunakan untuk cara lompat tinggi. Okey, kerana tilam tebal akan memanjangkan masa pelanggaran. Okey, apabila masa pelanggaran bertambah, jadi daya impuls dapat dikurangkan. Okey, dia dapat mengurangkan kecederaan. Gol, dia pakai sarung tangan tebal. Ni atlet lompat jauh, mendarat atas pasir untuk memanjangkan masa. Kemudian peninju. Peninju tu dia pakai sarung tangan tebal kan. Untuk panjangkan masa. Panjangkan masa semua tu adalah untuk mengurangkan daya impuls. Okey, ini situasi yang perlukan kepada daya impuls yang tinggi. Ya, ini contoh karate lah. Ahli karate bagaimana dia boleh patahkan kayu. Dia mesti karate mampu memotong kepingan kayu yang tebal menggunakan tangan. Macam mana dia bergerak? Okey, nanti kita buat sama-sama dalam modul. Okey, ini tambahan tadi. Kesan masa sentuhan ke atas magnitude daya impuls. Okey. F berkadar songsan dengan 1/T. Maksudnya apabila masa sentuhan panjang, daya impuls berkurang. Masa sentuhan singkat, daya impuls bertambah. Okey, ini kita bincang tentang daya. Okey. Agak tu ada soalan? Ada soalan tak? Saya buka untuk soalan sekarang. Tak ada soalan. Mahasiswa tak ada soalan. Kurang daya impuls, kurang kecederaan lah cikgu. Ya. Daya impuls kurang, dia akan menyebabkan kecederaan tu berkurang lah. Okay, nak tanya live pun boleh. Sebagi masa 3 minit untuk tanya. 5 minit soalan jawab. Impuls dan juga daya impuls. Impulsive force, the change of momentum. So when the time of impact increases, impulse increases. But when the time increases, the impulsive force decreases. Itu beza yang kena ingat lah. Impuls lain, daya impuls lain. Dia tak sama. Okey. Nah, okay, kalau tak ada, saya teruskan. Macam tak ada ni. Masa dengan daya impuls songsang lah cikgu. Okey mak, ya. Hubungan antara daya impuls dengan masa adalah berkadar songsang. Berkadar songsang Okey. Okey, kita tengok soalan. Okey, tengok soalan. Okey, soalan ni ada dalam awak punya buku teks. Contoh Contoh soalan dalam buku teks. Okey, sebiji bola plastisin. Okey, sebiji bola plastisin berjisim 0.08 kg. Okey, kena ingat jisim mesti unitnya dalam kg Apa-apa pun mesti tukar dalam kilogram. Okey, dia lontar dengan laju 10 meter sesaat. Okey, ini maksudnya U lah. U. Ni M. Okey, baca soalan, kita cuba keluarkan maklumat yang ada. Dan menghentam dinding. Bola plastisin itu melekat pada dinding. Jadi dah melekat tu maksudnya dia tak bergerak dah. So V nya sama dengan sifar. Okey, berapakah impuls? Impuls tadi adalah perubahan momentum. Ini. Okey, rumus untuk impuls MV tolak M, MU.
Maklumat yang kita dah ada M 0.058, U 10, V sifar. Jadi masukkan dalam persamaan, awak akan dapat nilainya adalah negatif 0.58. Kenapa negatif? Sebab impuls tu dia bergerak ataupun dia pada arah yang bertentangan dengan halaju plastisin. Plastisin bergerak ke kanan, U dia, tapi impuls yang bertindak adalah pada arah yang bertentangan. Sebab itu tadi kita bincangkan hukum Newton ketiga mengatakan bahawa daya yang dikenakan sama tapi nilai daya yang dikenakan ataupun magnitud daya adalah sama tapi pada arah yang bertentangan. Okey, contoh nombor 2. Seorang main lelaki memukul bola jisimnya jisim 45.93 gram. Okey, ini tukar daripada kg. Tukar kepada kg. Okey, pada halaju 50. Ada cerita ni bola mula jadi X ni U. Jika masa, ada masa kat sini, T. Berapakah daya impuls? Okey. Keluarkan rumus daya impuls. Okay. Oh, dia cerita tak pasal halaju awal? Tak cerita maaf. Dia tak cerita. Maksudnya bola golf. Memukul bola golf, U ni sama dengan sifar lah. Bola golf biasa sebelum pukul kan dia belum bergerak. 50 ni akan jadi V. Okay. 50 V. U nya kosong. Sebab bola golf tu belum bergerak lagi lah. Okay, dan kira dapat nilainya adalah 459.6. Bertindak pada arah yang sama dengan halaju bola golf. Ni kayu golf. Ni bola golf. Bola golf ni nak bergerak ke depan. Dalam masa yang sama, kayu golf ni dia akan pukul arah yang sama lah. Sebab tu arah dia sama. Sebab tu dia cakap bertindak pada arah yang sama dengan halaju bola golf. Okey, gerakan apa? Gerakan kayu golf adalah sama arah dengan arah bola golf tu. Tak ada pula kan tiba-tiba ni kayu golf, ni bola golf. Bola ke sini, bola ke kanan. Ada kayu golf tu ke kiri masa pukul? Tak ada. Okey. Kalau positif tu arah dia sama, kalau negatif tu arah yang bertentangan. Ingat macam tu je. Okey, ni latihan. Dah siap dengan jawapan kat sini. Buat dalam buku nota. Okey, nota-nota yang saya dah buat kat sini ada dalam Google Classroom. Nanti download, salin je semula. Okey, dalam satu ujian pelanggaran kereta, sebuah kereta berjisim M, keluarkan maklumat M. Biasa kan. Melanggar dinding dengan kelajuan 15 meter sesaat. Dah langgar tu, kereta tu pantul semula. Ada sebuah kereta, dia bergerak. Okey, sampai kat dinding, dia pun terpantul semula. Okey, U dia sini, U dia ke kanan, melantun semula dah jadi V. Okey, so kena ingat kalau dia arah dah berubah, nilainya 2.6 dah jadi negatif 2.6. Sebab arah yang bertentangan. Dia gunakan, dia minta impuls. Dia minta impuls. Impuls MV tolak MU. Sebab impuls adalah perubahan momentum. Jisim, masukkan jisim yang diberikan. Nilai V ni kena hati-hati. Kalau arah yang bertentangan, mesti simbol negatif tu kena letak sebab arah dia bertentangan. Sebab V kan quantity vector. So kita akan dapat nilainya negatif 26,000 Newton saat. Ini unit lah. Unit bagi impuls adalah Newton saat. Pada arah yang bertentangan dengan arah daya. Ataupun bertentangan dengan arah kereta. Okay, berapa daya impuls? Daya impuls adalah kadar perubahan momentum. Dah kira tadi negatif 26,000 bahagikan dengan masa pelanggaran
0.15 saja, so dapat nilai dia. Negatif 173.333 Newton. Okey, contoh soalan nombor 2. Seorang pemain bola sepak menendang sebiji bola berjisim 450 gram. 450 gram jisim tukar kepada kg dulu. 40.45 kg dengan daya 1500 Newton. Okey. So masa sentuhan kasut bola ialah dengan bola ialah 0.08. Okey, keluarkan maklumat. Biasakan keluar maklumat yang diberikan dalam soalan untuk memudahkan kita pilih rumus yang sesuai. Okey, soalan minta berapakah impuls. Okey, tadi kita belajar impuls J sama dengan MV tolak MU. Sebelum tu juga saya dah nyatakan MV tolak MU adalah sama juga dengan FT. So dalam soalan ni dia tak bagi V, tak bagi U. Dia hanya bagi F dengan T sahaja. Jadi kita gunakan rumus impuls adalah sama dengan FT. So guna rumus ni. So maklumat ni je kita ada dan dia bertepatan juga dengan rumus. So gantikan nilai dan kita akan dapat 12 Newton saat. Okey, itu untuk impuls. Soalan yang kedua, masa ditambah kepada 0.13 saat. Masa tu bertambah. So berapa laju bola itu? Nak cari V. Nak cari V. Kenapa nak cari V? Kita assume bola tu sebelum sepak, bola tu tak bergerak. U sifar. U kita anggap sebagai sifar. Okay, so ini rumus yang kita akan gunalah. FT sama dengan MV tolak MU. Tahu tak macam mana dapat ni? Okay. Dapat daya impuls daya adalah sama dengan MV tolak MU bahagi dengan T. Okay. So nak dapat MV tolak MU, T ni naik ke atas. Dapatlah FT. So FT sama dengan MV tolak MU sama dekat bawah ni. Okay, so gantikan masukkan F 1500, T 0.013. So sama dengan 0.54. So matematik. So dapat 43.3 meter sesaat. Okay, kita tengok ada soalan tak? Okay, 49 orang ada sekarang. Okay, kat chat. Dah tanyakan Farid, adakah masa perlu ditukarkan? Untuk yang mana ni Farid? Masa mesti dalam unit saat. Masa mesti dalam unit saat. Okay, Ahmad Firdaus, kalau masa dalam jam mesti tukar ke dalam saat. So biasa peringkat awak ni memang dalam unit saat je lah. Dia akan bagikan dalam unit saat. Okay, impuls adalah perubahan momentum MV tolak MU. Okay, ada dapat nak tanya lagi? Sebelum kita lengkapkan modul. On kan awak punya mic semua. On kan mic. Okay. Sabila on kan, Snina on, Alia Saza on. Alhamdulillah. Baik. Pasti on lah. Najah. Yang dia okay, on kan semua. Okay, kan. Okay, kita lengkapkan tak. Kita akan modul kita kejap lagi. Kuliah masing-masing kat rumah. Ya. Ada inspirasi sebenarnya.
Jawab. Adik Firas, dia mah adik Firas. Betul. Okay. Tidur. Oh. Yang ni tak apalah, yang bising tu boleh tutup. Yang kosong tu bolehlah sama-sama kita menjawab soalan sekejap lagi Cari gambar ya. Peace. Tak apa nampak. Adik Farid bising, adik Farid. Adik Farid. Aduh. Farid bising Farid. Okey. Dia Farid. Crowd je ni. Okey, tengok. Rumah Farid. Okey, pada satu. Farid dah bising Farid. Okey, rumah siapa yang bising tu off mic. Rumah siapa yang bising tu off mic. Mic off. Ya Allah. Okey. Farid. Okey, kita nak lengkapkan Modul. Okey, tak modul. Tak pastilah. 46 lagi. Saya ucapkan terima kasih ke Widat lah yang sempat snap gambar-gambar ni. Terima kasih Widat atas tolongan. Okey, tengok nombor satu. Satu ni lompat tinggi kan. Dalam yang lembut dan tebal digunakan dalam ajar lompat tinggi. Okey, dalam yang tebal dan lembut digunakan untuk okey, memanjangkan masa impak. Okey, memanjangkan. Okey. Buat jadi impak kan? Apa berlaku kepada daya impak? Kenapa bising sangat ni weh? Daya impak dapat dikurangkan. Okey, daya impak dapat dikurangkan supaya boleh mengurangkan kecederaan. Oh, ada muzik pula. Apa buka lagu? Ada pula muzik. Okey, tengok nombor dua. Ni atlet perlu membengkokkan kakinya, membengkokkan lututnya ketika mencerat di atas tanah. Okay. Atlet membengkokkan lututnya untuk apa? Memanjangkan masa supaya dia boleh memanjangkan masa impak supaya daya impak boleh Dikurangkan kecederaan. dan mengurangkan kecederaan. Bagus lah. Alhamdulillah. Okey, ini manfaat tadi. Boleh lagi. Kita nak ini. Apa jadi bising? Boleh tak? Kita minta Aina Jiha. Lengkapkan yang pakai helmet tu. Okay, Aina Jiha. Semalangan. Ini. Gambar ni. Channel Kamal ni. Aina Jiha Kamal. Aina Jiha. Lain. Memanjangkan juga. Okey, memanjangkan masa, betul? Okey. Kemudian tu hubungan Antara masa impak dan daya impuls adalah adalah berkaitan tentang
Jadi daya impas akan hubungan antara mas impak dan daya impas adalah berkadar sengsang. Jadi daya impas akan Ni. Masa. daya impas akan berkurang. 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 Daya impas akan berkurang. Maka kuranglah kecederaan. Okey, kita nak tengok ni untuk lesung batu pula. Bayangkan ni. Ya Allah. Lesung batu. Mana ni? Masing-masing nak menghilangkan diri Farid. Nek. Farid. Tarik. Tarik. Takkan nak hilang Farid. Lesung batu Farid. Saya ke? Nah, Farid. Jap. Baru kau tinggi sepak kan. Baru hilang Farid. Lesung dan alu tu buat daripada bahan Apa? yang keras cikgu. Okey, bahan keras. Betul? Okey, iya kan? Bahan Iya, keras betul? Mempercepatkan masa impak tu. Memendekkan. Memendekkan cikgu. Ya, Memendekkan masa. Memendekkan masa impak. Masa impak. Jadi dapat Okey. meninggalkan daya impas cikgu. Okey, dapat meningkatkan daya impak. Betul. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga. Nur Jannah. Ustaz Nur Jannah. Cantik Jannah, cepat Jannah. Jana Holden. Kepala Nana Pukul, Jessica. Ya. Cikgu saya Covid. Tepat. Okey, dapat kita minta orang lain. Ni cikgu. Saya cadangkan cikgu. Alamak. Nah. Ada tak Fina? Nina. Sekejap je. Tukul. Main dia mah. Oh. Suara pula. Siapa Farid nak suruh Saya minta Basri Azlan. ING. Ahmad Basri. Okey. Basri ya, Aduh. Basri. Basri. Mana Basri? Basri the off mic ni. Okay Basri. Soalan anda ke? Soalan mana ke? Soalan yang ketiga Tukul. Tukul. Masih boleh Basri. Ni. Masa pelanggaran tu adalah singkat. Betul. Singkat. Betul lah, singkat atau pendek. Okey, kemudian Impas menjadi tinggi. Daya impas dia tinggi. betul. Daya impas jadi tinggi lah. Masa pendek. Sebab tinggi. Masa pendek daya ING impas cikgu ING. tinggi. Okey, ING mana nombor 4 ING. Taekwondo. Taekwondo. Ain. Okey, kita bagi jawapan lah. Okey. Ahli taekwondo akan berlari dengan
kadar laju yang tinggi. Dia kadar laju yang tinggi. Jadi impuls yang dihasilkan adalah tinggi. Impuls yang dihasilkan adalah tinggi. Okay, masa pelanggaran adalah rendah dan akan menghasilkan daya impuls yang tinggi. Okey. Impuls ya cikgu. Ya, daya impuls tinggi. Impuls itu tinggi. Daya impuls dia berkait dengan masa. Cikgu. Okey. Soalan-soalan ni boleh buat tak? Nanti buat tunjuk Baik. Naik sekolah cikgu minta ke? Yelah, mestilah saya minta dalam sekolah nanti. Banyak dah nafas macam begini. Apa tu dah Farid? Ada soalan lain nak tanya? Mana pula Nurul ni? Ya. Siapa tak bawa modul ni? Danish tak bawa modul. Aduh. Astagfirullahalazim. Daniel. Ya. Lama cuti ni. Cikgu ni lagi cikgu tak dapat modul lagi cikgu. Tak dapat. Balik awal. Apa yang tak dapat tu daripada awal lah tu. Cerita lebih lama. Farid tunjuk modul yang betul Farid. Mana dah aku tengok Farid mana modul Farid. Okey Farid. Mana boleh Farid? Ya Allah. Betul. Farid. Okay, saya buka soalan. Ada soalan? Kalau tak ada, kita pula. boleh Tak ada. akhirkan kita punya kelas. Ini sangat Farid. Farid. Kalau sini betul. Oi buat. Wih, sabar. Siapa yang tak dapat modul lagi? Okey. Ada apa tak? Okey, tak apa. Guna siapa yang tak ada modul, siapa yang tak dapat balik modul, awak buka awak punya portal, email portal tu, awak boleh download dia punya buku ketik. Boleh download buku ketik. Atau guna yang handout-handout yang saya bagi dalam Google Classroom. InsyaAllah lah. Bolehlah ketik untuk beberapa topik. Okey, rasa cukup untuk malam ni. Selamat berhenti. Duduk kat rumah diam-diam. Cikgu. Banyak-banyak. Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Udah habis. Terima kasih cikgu. Lagi? Go. Okey Farid. Sama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu jaga kesihatan cikgu Ya, ya. Ya, saya boleh Farid. Jaga kesihatan cikgu. Ya, sama lah waktu jangan main game je. Oi, tak. Ya bu. Fizik tak ikut ikut fizik. Okey. Tadi tetap Saya amalkan cikgu dalam game. kehidupan. Game pun main lah. Tadi jangan lupa. Boleh sampai Kan saya kata tu tadi dah impah. Okey, terima kasih. Baik Farid. Saya kena dulu. Terima kasih banyak. Baik, cikgu. Bye. Cikgu. Hai. Mak tinggal. Terima kasih Cikgu. Cikgu. Baik, cikgu. Baik. Cikgu. Hai. Cikgu keluar. Hebat tu. Cikgu. Cikgu. Cikgu keluar. Farid ajar Farid. Farid. Jangan main game Farid. Farid keluar tu. PUBG. Siapa?
Lepak lu. Lu. Berapa jalan lepak lu? Cik Sap. Gen. Pagi. Oh. Untuk 18 orang ni. tenggelam nak jalan. Abi on. Wait naik. Ada TikTok di sana. Ada TikTok di sana.